Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, hari ni cikgu nak ajar bagaimana nak buat rujukan untuk kajian kes awak. Okey, mula-mula, okey sorry. Okey, ini adalah contoh kajian kes yang lepas. Okey, ini cover dia. Okey, awak boleh tengok. Ini cara dia buat kita panggil apa? Jadual kerja. Awak boleh tengok contoh jadual kerja. Ini kita panggil jadual kerja. Maksudnya tarikh penting yang mana apa aktiviti yang dia buat, kita catat ke sini. Ini contoh yang tahun lepas punya lah. Okey, dia kata mendengar taklimat daripada tugasan daripada guru, iaitu saya lah. Yang ni yang tahun lepas punya. Jadi dia bagi tarikh. Setiap aktiviti yang dia buat, dia akan bagi tarikh. Tu. Ini contoh. Awak tengok macam ni. Okey, dia kata 20/9/2019 membina penyataan masalah melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan tajuk tugasan di mana di perpustakaan sekolah. Jadi apa aktiviti yang dia buat, dia akan catat ke sini. Ni ibarat macam diary lah. Okey, jadi awak boleh buat ikut tarikh awak. Apa aktiviti awak. Contoh kalau hari ni awak kata awak pergi perpustakaan awam, hari tu punya lah. Contoh awak pergi perpustakaan awam, awak catat lah. Contoh 11 November berkunjung ke perpustakaan awam untuk mencari maklumat berkaitan tajuk tugasan. Dia punya catatan perpustakaan awam. Lepas tu kalau awak kata hari ni 12 November melayari internet untuk mencari maklumat tentang tamadun Yunani. Jadi awak tulis di rumah awak dekat mana. Okey. Settle ini kita panggil jadual kerja. Mesti ada bilangan. Okey, mesti ada bilangan, ada tarikh, ada perkara dan juga catatan. Catatan ni maksudnya kat mana? Perkara ni apa yang awak buat, tarikh yang awak pi tu. Ibarat macam diary lah. Hari ni aku buat apa, aku catat. Macam tu. Okey. Settle yang tu. Ini sampai last kali, tak kisahlah nombor berapa pun. Kalau awak pergi banyak tempat, awak akan banyak lah. Jadi last kali, tak kisahlah. Awak mesti ada tulis menyerahkan tugasan kepada Puan Fahimah. Jadi yang ni hold dululah sebab saya belum dapat terputus lagi macam mana nak serahkan. Sama ada awak tangkap gambar ke, saya write secara online, tapi kita tunggu dulu. Tapi secara bertulis mesti ada. Tahun depan mesti ada kat tangan saya lah. Okey. Kemudian penyataan masalah. Penyataan masalah saya rasa saya dah bagi dah itu. Yang tajuk tu. Demokrasi. Okey. Lepas tu page dia jadi macam ni lah. Okey, objektif kajian. Yang ni format tahun lepas. Jadi saya dah bagi contoh dah kat awak kan, bagaimana nak buat objektif kajian. So dia ada perkataan objektif kajian, dia karang kat sini. Okey. Kemudian dia ada kaedah kajian. Okey. Saya dah bagi contoh kaedah kajian kat awak kan. Jadi dia setiap muka surat macam ni. Okey, kaedah kajian. So awak buat kaedah kajian. Kemudian kita ada pendahuluan, pengenalan sebenarnya. Pengenalan ikut kertas yang saya bagi kat awak. Pengenalan awak kena cerita pasal apa. Awak kena cerita apa itu demokrasi, apa itu tamadun Yunani. Jadi awak kena cerita kat sini lah. Tak payah panjang-panjang, macam ni je. Okey. Kemudian page yang seterusnya ada tajuk, ada penceritaan tentang tajuk ni. Jadi kalau tajuk kita sistem demokrasi kan, jadi awak kena ikut tajuk kita lah. Jadi awak buat macam ni. Panjang macam ni. Tak ikut maklumat yang awak dapat lah. Okey. Kemudian ni dia buat panjang lah. Okey. Dah habis yang tu, awak ikut soalan lah. Kemudian kita ada lagi kan, kita punya soalan dia. Jadi awak buat lagi. Tapi kepala dia lain-lain. Tajuk dia lain-lain ikut soalan yang saya beri kat awak yang A, B, C, D tu. Okey. Saya kertas tu tak jumpa lah. Nanti saya tapi awak ada kan. Jadi awak ikut yang tu. Tengok macam mana dia buat. Setiap soalan tu kepala dia mesti akan letak kat atas ni. Lepas tu dia terangkan. Okey. Yang ni contoh yang A lah saya beri kat awak. Okey. Kemudian dia buat macam mana? Iktibar. Ni semua diikut yang soalan yang kita yang diberikan lah. Soalan dia kat mana? Macam dia, kita boleh tengok dekat objektif dia. Soalan dia. Sekejap
Okey, tengok dia punya pertama menjelaskan cara-cara pembentukan empire. Okey, jadi kita tengok yang awal-awal ni. Okey, nampak dia tulis cara-cara pembentukan empire. Okey, dekat objektif dia lagi menghuraikan kepentingan pembentukan empire. Nampak kat belakang ni. Kepentingan pembentukan empire. So dia soalan dia kat situ, dia jawab dekat sini. Okey, kemudian rumusan. Ini last rumusan. Jadi rumusan dah ikut format yang saya bagi. Saya dah bagi isi dah dekat awak. Jadi awak boleh masukkan kat situ lah. Apa iktibar dia, apa semangat patriotisme, apa cadangan awak. Okey, ini adalah iktibar, rumusan. Okey, dan akhir sekali okay, yang ni yang saya nak ajar sebenarnya. Saya nak ajar macam mana nak buat rujukan. Okey, nampak tak? Okey kita mula rujukan ni dengan ni awak tulis rujukan. Okey, mestilah awak ada buku kan? Confirm ada buku. Jadi awak tulis kategori buku dulu. Sebab kenapa kategori, walaupun awak ada internet, ada orang sumber, ada majalah apa semua, awak kena letak buku paling atas sekali. Sebab tahap kesahihan buku adalah level paling atas lah. Jadi awak letakkan buku awak, dia bermula dengan awak cari, tak kisahlah, jangan tengok buku dia buku tingkatan 2. Jadi kalau buku tingkatan 1 tu confirm lah kan, sebab awak ambil maklumat daripada buku tingkatan 1 juga. Jadi awak kena tulis nama penulis. Okey, ni nama penulis. Okey, nama penulis. Kalau dia nama Dr. Sufian lah. Kalau nama Dr. Abu lah nama penuh dia. Ni sebab dia peramai. Dr. Sufian, Dr. Madiana, Ahmad, semua tu. Jadi dia catatkan semua 3. Kalau seorang lah. Lepas nama penulis, awak mesti letak koma. Ni. Koma. Okey. Koma. Lepas tu, ni apa? Ni tahun. Okey. Tahun. Lepas tahun kena titik. Kena ikut format. Ni format dia. Jadi tahun ni nak tengok kat mana? Tengok kat buku tu. Dia tulis. Dia akan tulis tahun dekat muka surat depan ataupun belakang dia. Dia akan tulis tempat dan juga tahun. Jadi awak tulis kat situ. Titik. Lepas titik awak tulis tajuk buku. Ni tajuk buku. Kalau buku sejarah tingkatan 1, buku sejarah tingkatan 1 lah. Kalau buku pelangi, dia mesti ada tajuk dia, sejarah tingkatan 1, apa benda, fokus ke apa. Dia ada tajuk dia. Jadi awak tulis tajuk kat sini. Kemudian awak titik. Ini format tak boleh silap tau. Okey. Lepas tu awak titik. Jangan pandai-pandai koma, jangan pandai-pandai apa. Okey, titik. Lepas titik, awak tulis apa? Awak tulis tempat. Tempat kat mana? Dekat buku mesti ada. Selangor ke, Kuala Lumpur ke apa, Negeri Sembilan ke, Kedah ke, semua mesti ada. Okey, tempat awak cari dekat muka surat pertama, dekat cover dia ataupun yang depan-depan tu, dia mesti ada tempat. Macam ni saya tunjuk contoh ni buku tingkatan 2. Okey, nampak tak? Ni. Okey, dia punya tempat dekat Kuala Lumpur. Ni Kuala Lumpur. Ini tempat dia. Dekat situlah kita tengok. Ni dia punya ni 2017. Okey, kat situ kita cari. Okey. Kemudian lepas tempat, dia ada titik bertindih. Kena ikut format dia, titik bertindih. Lepas titik bertindih tu nak buat apa? Ini kita panggil penerbit. Jadi siapa yang terbitkan buku tu? Jadi awak kena tulis kat sini ya. Last sekali baru titik. Yang ni buku Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Kat mana nak tengok? Ni macam contoh ni. Okey, nampak? Ni, penerbit dia Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Okey. Itu buku yang pertama. Kalau awak ada banyak buku, okey, settle dulu buku pertama. Tapi macam mana nak susun dia? Ikut huruf. Ni ikut huruf. Contoh,
awak ada lagi satu buku tapi penulis dia adalah Ahmad. Jadi ni Dr. Sufian, Dr. Sifa akan duduk belakang lah, Ahmad akan duduk depan. Ikut huruf yang depan ni. Ikut buku tu, ikut penulis, ikut huruf dia. Okey, yang ni buku dia yang kedua. Okey, Mira Daniel, Chong Lee, 2018. Tajuk buku Wow Komik PT3 tingkatan 2 titik. Dia punya tempat Petaling Jaya. Dia punya ni titik bertindih. Penerbit adalah Sasbadi. Okey. Settle untuk buku. Kalau awak ada banyak buku, letak lagi. Letak banyak buku, tetapi siapa yang nak duduk depan, ikut huruf. Okey, kemudian laman web. Laman web, internet lah. Jadi, kita tengok laman web dia. Ini, masukkan kan saya ajar kan. Mesti ada HTTP, apa. Mesti ada perkataan apa yang kita cari. Okey, ni. Yang ni, www channel Kesultanan. Ini contoh. Dia sampai kat sini. Tetapi nampak tak ada perkataan Kesultanan Melayu Melaka. Ini yang benda kita cari. Ini yang saya nak awak ada benda ni. Tak maulah awak tulis sampai net saja. Sebab kita tak tahu awak cari benda apa kat sini. Selalu kalau kita cari benda apa, dia akan ada kat sini. Dia akan catat kat sini. So awak stop seperti ni. Sepatutnya ada lagi kat belakang, tetapi tak perlu. Ada je perkataan yang awak cari, awak stop. Okey. Ini contoh dia internet online. Okey, itu internet. Kemudian orang sumber, orang yang kita interview, format dia macam mana? Ini pun ikut huruf juga. Kalau ada ramai. Okey, nama dia, koma, umur dia, titik. Lepas tu alamat rumah dia. Okey, ini senang saja. Nama, umur, alamat rumah. Okey, yang ni pastikan ada postcode lah. Ada postcode. Okey, itu saja untuk rujukan. Dan last sekali, apa yang bahan yang awak putus state, awak letak dekat bahagian lampiran. Ni macam dia lampirkan. Okey, dia lampirkan. Okey, ada lagi sebenarnya tebal sangat. Jadi apa juga bahan dia letak dalam ni. Okey, itu saja. Dengar elok-elok dan cuba buat. Tak faham tanya saya, tunjuk. Yang lain semua awak dah buat. Jadi saya tunjuk yang mana awak tak buat lagi. Yang isi apa semua saya dah bagi dah, cara menulis dia macam mana, isi pun saya dah bagi. Jadi awak lengkapkan yang tu. Dah habis lengkap, awak stapler. Nanti bila masa yang sesuai, saya akan ambil dari awak. Kod mana pun memang awak kena hantar. Itu adalah wajib. Okey, terima kasih.